أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darin amin. Bagai yang kedua, muka surat 153. Bagai yang kedua daripada yang kena fidyah, daripada yang meninggalkan puasa ni, wajib fidyah dengan tiada qada atas barang siapa yang tiada puasa Ramadan atau tak puasa nazar atau qada atau kifarat kerana uzur yang tiada diharapkan hilangnya. Seperti ada ia tidak kuasa puasa sebab sangat tua atau sakit yang tiada diharapkan sembuhnya. Jadi hukum dia, orang yang meninggalkan puasa Ramadan atau qada ke, nazar ke atau kifarat ke, dia sakit sampai tak diharapkan sembuh, macam kita kata orang yang lumpuh ke, stroke ke, yang teruk-teruk tu, ataupun dia tua sangat memang tak larat nak puasa dah, maka wajib dikeluarkan fidyahnya bagi tiap-tiap sehari suatu mud, satu cupak makanan utamalah, makanan rutin. Kerana firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yani wajib atas segala mereka yang tiada kuasa memberi fidyah makanan. Orang yang tiada kuasa nak puasa, memberi fidyah makanan. Fidyah tu beri makan akan orang miskin. Orang miskin, yang keduanya orang fakir. Di dalam sini dia guna ta'amu miskin ni ikut kaedah fiqah dia, kaedah usul fiqah dia, dia hanya miskin dan yang ke bawah daripada miskin. Tak boleh nak beri kamu mu'allaf atas sifat dia mu'allaf, tak boleh beri kepada orang yang berjihad atau dia mujahidin. Tak boleh beri kepada asnaf yang 6 itu. Hanya boleh beri kepada orang miskin dan orang fakir sahaja. Itu fidyah puasa. Tetapi jika diberati dirinya, mana dipaksa dirinya atas puasa, dia memang dia sakit tak larat, tapi dia paksa diri dia beri puasa juga. Dan puasa ia dengan masyaqqah, dengan sangat susah. Puasa teruk sungguh lah. Sampai kalau kita kata nak kena, kalau dia musim panas tu dia kena dia siram air, kena pakai apa tu, pakai spray bagi sejuk sikit badan tu umpamanya. Kalau dalam kata-kata dahaganya, dia bubuh air dalam tengkok tu, rendam bagi basah tengkok tu. Tapi jangan telan lah, telan batal puasa. Itu dengan sangat masyaqqah, dengan susah sungguh nak puasa dia tu. Tapi dia nak gagal puasa juga, sahlah puasanya dan tiada fidyah atasnya. Hak yang dia puasa tu tak kena fidyah. Dan jika tidak kuasa, ia memberi fidyah. Sebab apa-apanya, tak ada harta apa, fidyah pun tak boleh nak bagi, maka gugurlah wajib fidyah daripadanya, seperti hukum fitrah. Jadi hukum fitrah,
Bagi orang yang kita kata dekat nak raya ni, bila sampai saja hari raya, hari ni malam, esok raya, malam tu dia tak ada lagi harta dia, duit dia kan, beras dia nak beri peterah, tak ada langsung. Maka dia gugurlah wajib fitrah dia. Mana tak wajib berilah, pasal tak ada. Kalau dia memang tak ada sungguh, tapi pada malam raya tu orang duk pergi beri kat dia, boleh 10-20 gantang dia, masa tu wajiblah keluar fitrah. Ni dia kira sampai ke esok pun tak ada tu. Pagi esok pun orang tak beri fitrah kat dia dah. Itu yang tetap wajib tu. Inilah yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, kerana mengikut kata-kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Ni. Dan yang dirajihkan oleh Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah dan Syekh Khatib Syurbaini dalam kitab Mughni, bahawasanya tidak gugur wajib fidyah itu sebab papanya. Lepas tu lagu mana pula? Tak boleh bayar. Hanya adalah ia tertanggung pada zimmahnya, tanggung pada dirinya. Maknanya, kalau dia mati jelas tu pun, mana dia buat hutang puasa lah, hutang fidyah lah. Pada zimmah juga. Dan jika kuasa kemudiannya, lepas tu orang yang sakit ke yang tua tadi kuasa balik puasa. Orang yang tua dan orang yang sakit itu atas puasa, tiadalah qada atas keduanya. Artinya hak yang dia bayar fidyah dulu tak payah qada dah. Dia kuasa puasa balik, mana tahun yang dia hidup tu puasa ajalah. Hak yang kata hak yang lepas dah bayar fidyah dengan tak bayar tak puasa apa tu, tu tak kena ganti balik dah, memadai dengan fidyah yang telah diberinya. Dengan muafakat Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Tani dia setuju dua pun. Tadi dia duk khilaf begitu lah juga. Dan Khatib Syurbaini. Dari kerana fidyah itu wajib atas keduanya, yang tua atau yang sakit tadi, pada mula-mula pertama. Maka memadailah fidyah itu daripadanya. Jadi, asal dia dah wajib fidyah dah, maka bila dia beri fidyah, dia tak puasa lah. Kemudian bila dia mampu puasa balik, dia agak puasa balik. Kalau hak sakit dia sembuh kah? Padahal kita doa harap tak sembuh dah penyakit dia tu. Tapi memang dia boleh sembuh juga. Bila dia sembuh, dia boleh puasa. Hak yang dia bayar fidyah tu tak kena ganti puasa dah lah. Pakai hak tu dah. Bersalahan orang yang ma'dub yang kuasa ia pergi haji, kemudian dihajikan daripadanya. Seperti yang lagi akan datang kenyataannya pada kitabul haji. Tak jumpa lah ni. Kena sampai jumpa haji pun nak jumpa. Jadi orang yang ma'dub ni orang yang memang tak diharapkan sembuh sakit dia lah. Dia kuasa pergi haji, ada duit boleh pergi, tapi tak boleh pergi lah. Boleh orang kerja haji ke dia. Lepas tu sah ada haji tu sah. Kemudian bila dia mampu, dia kuat balik, dia boleh pergi haji, pergi pula pun tak apalah. Tapi haji tu tak ketua je lah. Bila dah haji dah sekali, yang kali yang kedua tu tak wajib dah lah. Jadi sunat balik lah. Tarik yang kedua, Hanu bagai yang kedua. Ni tarik yang masa dia kita cakap ada berapa tarik itu ni. Daripada segala tarik yang wajib fidyah, jalan yang nak jadi kena fidyah ni. Tarik yang kedua daripada segala tarik, daripada segala jalan yang wajib fidyah, luput fadilat waktu, maka iaitu dua bagai. Waktu dia puasa tu bulan Ramadan, tapi dia tak puasa Ramadan, tapi dia wajib fidyah. Pertama, perempuan yang bunting dan yang menyusukan kanak-kanak. Pembunting ataupun yang dah ada anak, duk menyusu anak, ataupun anak tu dia makan upah aja, makan upah susu orang, anak orang.
Yang tiada ia mutahayyirah apabila berbuka keduanya kerana takut atas kanak-kanak yang bunting tu daripada gugur, atau yang menyusu tadi kurang air susu. Bila dia menyusukan juga, jadi mudarat ke kanak-kanak ataupun janin. Kalau dia puasa, maka jadilah mudarat ia dengan mudarat yang mengharuskan tayamum. Jadi mudarat kepada dia kerana puasa tadi, boleh jadi dia sakit, ataupun kita ada anak dia sakit, atau anak dalam perut tu gugur. Pasal apa? Pasal ibu dia puasa, kering ayak ke, kering makanan ke, tak kira lah dengan sebab apa pun, tapi sebab zahirnya sebab puasa tu lah. Dan jika keduanya itu sakit atau musafir, atau yang dan jika keduanya itu sakit atau musafir, atau yang menyusukan itu menyusu anak orang lain dengan mengambil upah, atau dengan kerana Allah, mana lillahi ta'ala lah, menyusu tak ada upah sekalipun, maka wajib atas keduanya fidyah serta qada. Itu pula dah. Jadi dua-dua sekali. Kalau kita kata zaman lain, denda dan penjara kedua-duanya sekali. Ini dia kena fidyah apa kena? Pasal apa? Pasal dia menyusukan anak tadi, takut binasa anak tu, maka dia buka puasa. Jadi kerana orang lain ni, kerana takut mudarat ke atas orang lain lah, anak atau janin tu anak orang lain ni ke, bukan atas diri dia, maka dia kena fidyah serta dengan qada, dua-dua sekali kena. Kerana ayat tersebut, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau ikut terjemah ayat asal dia, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan ke atas orang yang kuasa berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, kena beri fidyah, beri makan orang miskin. Dalam terjemah yang hak tadi ni, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan ke atas mereka yang tiada kuasa berpuasa, maka dia beri fidyah, beri makan orang miskin. Jadi dua macam terjemah dia tu. Jadi hak ni kerana ayat tersebut tu di atas mereka yang kuasa puasa, tapi dia tak boleh puasa tu, takut mudarat anak dalam perut atau anak yang disusukan. Maka takut mudarat depa tu, dia pun berbuka puasa, dia makan minum untuk menyelamatkan anak tu. Maka dia kena qada puasa tu dan kena bayar fidyah. Adapun jika ada yang menyusui itu mutahayyirah, yang mutahayyirah ni asal dia makna tercengang. Mana tercengang ni makna dia, kalau kita kata tak tahu nak abang lagu mana nak jadi kalau aku puasa, maka tiada wajib atasnya fidyah kerana syak. Kalau aku puasa juga ni nak jadi lagu mana, dia agak lagu tu, maka dia pun berbuka puasa, maka tiada wajib atasnya fidyah kerana syak. Itu pun jika berbuka ia 16 hari atau kurang. Kalau ikut makna berbuka 16 hari atau kurang ni, mutahayyirah tu dalam masalah haid dia, masalah kalau datang haid dia tak tahu kata bila nak datang, mutahayyirah juga itu pun. Jika berbuka ia 16 hari, maknanya dalam sebulan tu dia boleh puasa, dia buka puasa, maknanya dia tak puasa 15 hari, 16 hari, kemudian atau kurang daripada 16 hari. Maka jika berbuka ia lebih padanya, wajiblah atasnya fidyah. Jadi kerana masa yang sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Kalau dia puasa 16 hari tu, makna 14 hari je lah. 14 hari masa haid dia. Jadi kalau macam tu, maka dia kena bayar fidyah. Jadi puasa apa kena, fidyah apa kena. Jadi masalah yang tarik yang kedua ni, yang wajib beri fidyah sekali dengan qada tadi, orang yang menyusukan anak. Yang mutahayyirah tadi samalah juga dengan makna
Kalau dia tak tahu waktu haid dia masa mana, nak jadi 15 hari kan, jadi 7 hari ke 8 hari, tak tahu. Ataupun hari apa, tak tentu, kadang awal bulan, kadang tengah bulan, kadang ikut masa yang tak menentu, tu mutahayyirah lah. Kalau orang yang macam tu, ada yang kena ganti qada dengan bayar fidyah. Yang menyusukan saja tadi ni, dia kalau dia mutahayyirah juga, dia wajib fidyah saja, qada tak kena. Itu bahagian yang kedua. Bermula berbuka bagi orang yang bunting dan menyusukan itu harus. Itu harus dia buka puasa kerana dia bunting atau dia nak menyusukan anak. Tetapi wajib berbuka jika takut keduanya atas kebinasaan kanak-kanak. Takut sakit kanak-kanak tu bila dia tak buka, kerana tak cukup susu. Tetapi tempatnya pada yang menyusukan dengan mengambil upah atau dengan kerana Allah, jika tiada diperoleh perempuan yang lain yang menyusukan. Berbuka bagi yang bunting dan yang menyusukan itu harus. Mana buka boleh, tak buka boleh. Tetapi dia jadi wajib berbuka, bukan harus lagi dah, bukan sunat lagi dah, wajib berbuka jika takut keduanya atas kebinasaan kanak-kanak. Yang menyusu atau yang bunting tadi, kalau dia tak buka puasa, boleh jadi dalam perut tu gugur. Kalau yang menyusu tu anak sakit, jadi wajib buka masa tu. Asal dia harusnya. Tetapi tempatnya pada yang menyusukan dengan mengambil upah. Atau dengan kerana Allah, tak ada upah pun tak apa. Jika tiada diperolehi perempuan yang lain untuk menyusukan. Orang lain tak ada dah, dia saja ibu yang boleh menyusu. Itu yang wajib buka tu. Dan tiada berbilang fidyah sebab berbilang kanak-kanak yang disusukan. Fidyah kalau 2 orang yang menyusu, 2 orang pun, 3 orang pun, fidyah 1 saja. Bersalahan dengan akikah sini. Akikah lain pula. Akikah maknanya setiap seorang seekor kambing lah. Kalau perempuan, kalau lelaki 2 ekor. Dan jika ada yang bunting dan yang menyusukan itu sakit. Kalau yang bunting, yang menyusu itu sakit, ibu tu lah. Atau ada keduanya itu musafir, yang bunting atau yang menyusu itu pergi musafir, maka berbuka keduanya, dia buka puasa kerana niat tarakhus, niat ambil mudah, kerana musafir dibolehkan berbuka puasa. Jadi orang yang musafir diharuskan berbuka puasa. Dia ni menyusu, dia bunting, tapi bila dia musafir, dia buka puasa atas sebab musafir, bukan sebab bunting, bukan sebab menyusu. Dengan niat tarakhus, kerana sakit atau safar. Kerana dia sakit ataupun musafir. Dalam ayat tu, "Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra" tu. Tiada kerana takut akan mudarat kanak-kanak. Bukan pasal takut mudarat anak tu yang buka puasa tu, dia musafir. Ataupun dia buka tu kerana diharuskan berbuka orang musafir. Atau dengan niat tarakhus, kerana keduanya. Kerana musafir, dia kerana sakit. Yang ni kerana sakit atau musafir. Dan kerana takut akan mudarat kanak-kanak sekali. Atau tiada dikosakkan sesuatu. Atau dia buka puasa tu tidak niat apa pun, saja nak buka aja. Daripada keduanya, daripada takut mudarat kanak-kanak ke, maka tiadalah wajib fidyah atas keduanya. Pada masa tu dia tak kena bayar fidyah. Bila dia buka, tak boleh, tak kena fidyah. Hanya qada semata-mata, qada puasa saja. Bersalahan jika berpuasa keduanya dengan niat tarakhus kerana takut akan mudarat kanak-kanak jua.
Kalau dia buka puasa dalam musafir tu ataupun dia sakit tu, dia buka puasa tu kerana takut anak sakit, takut janin gugur. Tiada kerana sakit atau kerana musafir. Tapi dia dalam musafir. Tapi buka puasa bukan sebab musafir, sebab takut sayang ke budak tu, takut sakit. Maka wajiblah fidyah atas keduanya. Kena fidyah dan qada. Seperti yang telah terdahulu kenyataannya. Macam tadi lah. Maknanya dia buka tu kerana takut mudarat anak, bukan mudarat dia. Maka dia kena qada dan fidyah. Pasal apa? Pasal walaupun dalam musafir. Maka keluar dengan kata takut kanak-kanak. Dia buka puasa tu takut kanak-kanak sakit. Barang yang jikalau berbuka yang bunting dan menyusukan kerana takut atas mudarat diri keduanya, diri kanak-kanak tadi. Dan jikalau serta dengan takut mudarat kanak-kanak sekalipun, maka tiadalah wajib fidyah atas keduanya. Maka iaitu seperti sakit yang diharapkan sembuhnya. Macam tu lah. Sakit yang harap sembuh tadi, dia kena puasa, dia fidyah saja masa duduk sakit tu. Lepas tu bila dia lega tu, dia kena puasa je lah. Tak kena fidyah lah. Macam kita biasa selalu lah, bila buka puasa je, qada sajalah. Tak kena bayar fidyah apa. Bagai yang kedua, wajib fidyah serta qada. Ini dua sekali kena. Barang siapa yang berbuka kerana melepaskan adami maksum. Adami itu, kalau bahasa Arabnya dia kata adami, maknanya manusia, anak Adam. Kalau Hindustan dia tak kata adami, dia kata adme. Adme itu manusia lah juga. Dia guna bahasa Arab, bahasa Urdu. Melepaskan adami yang maksum. Dia buka puasa kerana nak melepaskan seorang manusia yang baik. Maksum tu yang tak dikena hukum bunuh. Atau nak menyelamatkan, nak melepaskan hayawan yang muhtaram, hayawan yang dihormati, yang hampir akan binasa dirinya atau anggotanya atau manfaat anggotanya sebab lemas. Kita kata nak tolong orang yang lemah dalam mayat, kita boleh berbuka puasa. Kalau tak buka puasa, tak larat lah. Ataupun kambing ke lembu ke, dia hanyut ayak, dia nak tolong tu, dia kena buka puasa baru dia kuat. Tu dia buka puasa kerana nak melepaskan adami yang maksum atau hayawan yang muhtaram, hayawan yang dihormati lah. Ini dia kena fidyah serta qada. Pasal nak menyelamat orang lain tu. Atau sa'il, atau serangan. Macam kita kata lembu dengan lembu duduk belaga tu, sampai tak mau nak berhenti, kita nak tolong tarik heret tak bagi belaga tu, teruk lah. Sa'il, serangan lah. Atau lainnya, tak kira lah dengan sebab apanya, yang tiada dapat ia melepaskan dia dengan melainkan dengan berbuka. Dia tak dapat nak melepaskan ke hayawan yang muhtaram atau adami yang hampir binasa tadi, tak dapat melepaskan melainkan dengan berbuka. Kena buka. Dan tiada ia perempuan yang mutahayyirah, tapi dia yang nak tolong tu bukan perempuan yang mutahayyirah, yang tak tahu haid dah bila datang. Dan tiada ada ia sakit, dia bukan sakit atau musafir. Sama ada adami manusia yang dilepaskan itu merdeka atau sahaya, hamba ke tak kira lah. Dan sama ada sahaya itu milik baginya atau milik orang lainnya, dia nak tolong mereka ni, maka wajiblah dia wajib buka puasa, kemudian wajib qada dan fidyah, pasal nak menyelamatkan orang lain. Dan demikian lagi hayawan yang muhtaram, binatang yang dihormati, yang lain daripada adami, bukan manusia.
sama ada ia baginya lembu dia ke lembu orang lain ke bagi orang lainnya, maka keluar dengan kata haiwan itu melepaskan harta yang tiada baginya roh. Artinya kita nak tolong binatang yang ada roh, ada nyawa. Kalau tak tolong dia boleh mati, maka wajib kita tolong dia, jangan beri mati mubazir. Lembu mati mubazir lah. Lepas tu kita nak kena tolong dia, jangan beri mati saja. Ni lebih kurang kalau kita bawa kereta apa untuk belaga dengan lembu kambing tu, bila nak mati tu wajib dia kena turun sembelih tu. Takut dia mati free mubazir, mati tak sembelih tu. Jadi lain pada binatang ni, barang-barang, harta-harta yang tiada ada roh. Tak ada roh tu benar-benar barang-barang lah. Dia buka puasa nak melepaskan harta yang tiada ada baginya roh. Kalau kita kata beg dia nak hanyut air ke, nak terbakar ke, dia tolong, nak pergi tolong tu, maka terpaksa dia buka puasa, maka tiada wajib fidyah atasnya jika ada harta itu miliknya. Mana puasa qada sajalah, fidyah tak kena. Adapun jika ada yang melepaskan itu perempuan yang mutahayyirah, orang yang nak melepaskan harta tadi ni perempuan yang haid, yang mutahayyirah, yang tak tahu bila, atau ada yang sakit, yang atau musafir, maka berlaku pada sekalian mereka itu di sini segala tafsil mereka itu yang telah tersebut pada menyusukan yang bunting. Jadi hak perempuan tadi kalau menyusukan dan yang bunting tadi, ketika mana dia wajib buka dan ketika mana dia tak wajib buka. Tadilah hukum dah. Jadi nak kena buka puasa juga kerana nak menyelamatkan. Ini kena boleh buka lah ni. Dan tarik yang ketiga, jalan yang ketiga pula, mentakhirkan qada. Maka wajib fidyah bagi tiap-tiap sehari satu mud, satu cupak, atas barang siapa yang mentakhirkan qada Ramadan hingga masuk Ramadan yang lain dengan tiada uzur. Macam kita kata Ramadan baru ni kita ada apa? Ada buka puasa terbuka kan, batal katakanlah. Lepas tu sampai lah ni kita tak qada lagi, sampai masuk bulan Ramadan ni pun tak qada lagi, habis langkah satu Ramadan. Lepas raya esok ni dia kena qada juga yang tahun sudah tu. Yang tu dia kena qada. Lepas tu mentakhirkan qada Ramadan masuk Ramadan yang lain ni, dia tak qada tu dengan tiada uzur, tak ada duk sakit apa pun, ralik serenok aja. Main dekat hak raya 6 tu dia kira main makan jamuan raya, mana ada qada dia kena makan raya. Tu dengan tak ada uzur seperti dapatkan dia mengqada dalam tahun itu. Sebab sunyi daripada sakit, dia boleh qada, tak ada sakit, tak ada sebab apa yang menyebabkan dia tak boleh puasa. Dan safar, tak musafir, saya kira-kira ada masa, dia ada waktu yang meluluskan untuk mengerjakan qada. Jadi dia boleh qada tapi dia tak qada aja. Dia tak ada alasan apa nak sebut kata aku sakit ke, aku musafir ke, tak ada. Yang dia tak qada dalam tahun ni, langkah satu Ramadan, maka kenalah dia fidyah serta dengan qada. Dua sekali itu pun. Kerana satu hadis dhaif yang menguatkan dia oleh fatwa 6 orang daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada 6 orang fatwa kata kena qada dan fidyah. Dan lagi kerana derhaka ia dengan sebab haram menyahajakan mentakhirkan daripada ketika itu. Haram mentakhirkan qada pada waktu yang dia boleh qada. Jadi macam lah ni duk boleh qada, dia tak qada pun, maka dia mentakhirkan qada sampai ke Ramadan esok ni, jadi haram. Ni kena dua sekali ni. Adapun jika ditakhirkannya akan dia dengan sebab uzur, seperti bahawa berkekalan ia sakit atau musafir atau bunting atau menyusukan daripada Ramadan itu,
hingga masuk Ramadan tahun yang lain pula. Dia tak boleh qada sebab keuzuran lah. Uzur tu tak kala musafir kan, sakit kan, bunting kan, menyusu kan. Atau ditakhirkan dia kerana jahil. Dia tak tahu kata tak boleh dia tangguh. Jahil akan haramnya. Atau kerana lupa. Ataupun dia lupa nak qada. Atau digagahi orang akan dia. Dipaksa jangan dia qada. Qada aku tembak mampu. Dipaksa macam tu kan. Maka tiadalah wajib atasnya fidyah. Sebab takhir itu dia tak wajib fidyah, hanya wajib qada selama ada lagi berkekalan uzurnya. Dan jikalau berkekalan ia beberapa tahun sekalipun, tak wajib fidyah lah. Kerana mentakhirkan puasa itu harus pada tunai sebab uzur. Bila uzur, hak wajib pun dibolehkan buka puasa. Dalam Ramadan pun boleh buka puasa. Tambahlah nak ganti hari lain, lagi-lagi tak boleh lah. Pasal dia uzur. Maka mentakhirkan daripada qada sebab uzur terlebih utama harusnya. Mentakhirkan qada tu lebih utama lagi harus, mana dia tak wajib qada dengan segera. Jadi kalau dia uzur sepanjang-panjang tu, dia langkah tahun pun, maknanya kalau dia hanya qada saja yang wajib, fidyah tak kena. Ataupun dia bila matinya, dia fidyah saja, qada tak kena dah. Kalau dia tak ada duit nak bagi fidyah, pergi je lah dia. Tak kena bagi fidyah apa lah. Pasal miskin, pasal papa kedana tu. Dan berbilang-bilang mud takhir itu dengan sebab berbilang-bilang tahun umpamanya. Ni masalah ni. Kalau dia umur 40 baru dia mula puasa, umur 15 sampai 40 tu 25 tahun tu. Yang dia tak puasa, maknanya 25 tahun, setahun, maknanya 25 cupak untuk satu hari saja. Tu yang bilang-bilang tahun dengan bilang-bilang cupak tu. Kalau dia tak puasa tu daripada umur 15 sampai umur 20, sampai 25, 10 tahun. Dia puasa sehari, beras 10 cupak. Dia puasa sehari, beras 10 cupak. Dan berbilang mud, berbilang cupak atas sebab berbilang-bilang tahun. Umpamanya, jika ditakhirkan qadanya, qada puasa sehari hingga 4 tahun, sehari 4 tahun, maka wajib atasnya 4 cupak. Dan jika ditakhirkan qada puasa 30 hari hingga akhir tahun, wajib atasnya 120 cupak, 20 mud cupak. Pasal apa tu? Setahun 30 cupak, 4 tahun 4 3 12. Inilah hukumnya jika ada ia hidup. Kalau dia ada hidup lagi, dia kena bayar puasa dan fidyah. Sehari, kalau 4 hari 4 cupak. Kalau 4 tahun, 4 kali 4, 16. Kali-kali ada. Inilah hukumnya jika ada ia hidup. Dan jika ada ia mati, tinggal banyak tahun tu, maka tiadalah dipuasakan oleh kerabatnya. Adik-beradik siapa pun tak boleh tolong puasa kat dia, daripadanya. Hanya hendaklah dikeluarkan daripada tarikahnya, dikeluarkan daripada harta peninggalannya. Tarikah itu harta peninggalan, zakah lah. Bagi tiap-tiap sehari
2 mud. 1 mud kerana puasa yang luput, 1 mud kerana takhir puasa. Takhir tu. Kalau setahun kena 2 cupak. Bagi tiap-tiap sehari 2 mud 2 cupak. 1 mud 1 cupak tu kerana puasa yang luput. 1 mud pula 1 cupak lagi kerana takhir. Denda pasal lewat puasa tu. Maka jika ditakhirkan qada sehari hingga 4 tahun umpamanya, hendaklah dikeluarkan daripada tarikahnya 5 mud 5 cupak. Pasal apa? Cupak tu 4 cupak untuk 4 tahun, satu cupak tu untuk sehari puasa. Jadi 5 mud. Dan jika ditakhirkan 5 cupak 5 mud. Dan jika ditakhirkan qada puasa 30 hari hingga 4 tahun, dia tak qada, dia jelas tu. Tu kira tahun tu lah. Setahun tu 30 hari. Dia tak puasa langsung tahun tu. Dia taruh sampai 4 tahun dia tak qada. Maka hendaklah dikeluarkan daripada tarikahnya, daripada pesaka harta dia tinggal. Dia mati ada tinggal harta. Kena bagi banyak lah. 150 mud. 150 cupak. Jadi pasal puasa 150, hak tadi 120, hak 30 tu untuk sehari pun 30 hari tak puasa tu. Hak yang 4 tahun tu kena 4 ketiga 12. 150. Demikianlah dikiaskan atas yang lainnya. Itu lah. Syahadan selanjutnya adalah tempat memberikan sekalian fidyah itu segala fakir dan miskin jua, tiada yang lainnya. Mana lain daripada asnaf tak boleh beri fidyah daripada segala mustahik. Mustahik itu asnaf lah. Kerana firman Allah Ta'ala, fidyatun tu'amu miskin, maka masuk di bawah miskin itu fakir. Kerana fakir itu lebih teruk daripada miskin. Ikut tarikh dia dulu, orang miskin ni dia pendapatan dia sehari RM8, yang diperlukan belanja dia RM10. Maka RM2 tu tak cukup. Maka dia orang miskin. Kalau orang fakir pula pendapatan dia RM6 ataupun RM5, keperluan dia RM10, maka itu fakir. Fakir ni lebih teruk lagi susah dia daripada miskin. Sebab itulah bila sebut miskin, tu'amu miskin, Tuhan tak tambah wal fakir. Tak. Pasal apa? Di bawah kategori miskin tu, inilah miskin tegar ni lah. Apa-apa kedana ni. Fakir tu. Kerana ia terjahat halnya, mana teruk keadaan yang fakir itu daripada miskin. Maka adalah fakir itu terlebih utama memberi dia daripada miskin. Jadi maknanya kalau kita nak pilih antara dua orang, miskin seorang, fakir seorang, nak beri kat mana? Beri hak yang fakir, dia lebih berhajat. Dan harus memberikan sekalian mud itu bagi seorang fakir atau miskin. Boleh nak beri sekeruk ke dia pun. Harus memberikan sekalian mud, sekalian cupak itu bagi seorang fakir atau miskin. Tak bagi macam apa. Dan tiada harus memberikan 1 mud bagi 2 orang. Secupak nak bagi 2 orang, itu tak boleh. Tak cukup makan lah, beri setengah cupak seorang. Itu tak boleh, kena bagi seorang je. Kerana yang 1 mud itu 1 fidyah. Fidyah ni mana? Satu fidyah tu mana 1 cupak, bukan dia setengah cupak. 1 fidyah yang sempurna. Dan sahnya Allah Ta'ala mewajibkan memberi 1 fidyah yang sempurna bagi seseorang.
dalam ayat tu, fidyatun tu'am miskin. Maka tiada haram memberikan yang kurang daripada satu fidyah. Nak beri tak cukup fidyah tak boleh. Macam semayang lah, semayang zuhur aku nak semayang 3 rakaat je, mana boleh, dia hukum kita 4 rakaat. Dan semayang subuh aku nak semayang 5 rakaat, pasal apa awal lagi boleh banyak. Tak boleh betul lah juga, lebih tak boleh. Tetapi harus memberikan 2 fidyah bagi seorang. 2 fidyah bagi seorang. Seperti harus memberikan 2 zakat bagi seorang. Lagu mana 2 zakat bagi seorang? Zakat padi dengan zakat duit. Dia ada simpanan. Simpanan ni bagi ke dia juga, padi pun bagi kat dia juga. Bagi seorang tu je. Dia boleh macam tu. Seperti harus memberikan 2 zakat bagi seorang. Fidyah apa? Fidyah puasa dengan fidyah apa lagi? Lain-lain fidyah yang boleh, yang kena fidyah macam fidyah orang panggil apa? Fidyah macam sumpah ke, kifarat sumpah tu. Fidyah lah juga nama dah. Dia boleh beri 2 macam tu kepada seorang. Macamlah zakat. Hanya wajib memberikan segantang fitrah kepada 22 orang. Right? Dan hanya wajib memberikan segantang fitrah kepada 22 orang. Banyak kan? Iaitu 3 orang daripada tiap-tiap satu sinf yang 7 dan amil. Kerana bahasanya ia zakat yang mustaqil, zakat yang berasingan, iaitu dengan nas yang wajib memberikan dia bagi sekalian mereka itu. Seperkara lagi, takluk tamak sekalian mustahik dengan dia, terlebih keras. Terlebih tamak mana? Orang miskin ni dia dengar kita kata orang tak pergi zakat ke, dia rasa aku dapat lah, dia tamak lah, dia berasa nak boleh kat dia. Tu tamak sekalian mustahik dengan dia tu. Ni masalah dia, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa ibni sabil. Jadi sesungguhnya sedekah zakat, sedekah fitrah ni diberikan kepada asnaf yang 8 disebut dalam ayat tu. Maka disuruh beri kepada setiap satu asnaf tu 3 orang. Tu yang jadi 3 kali 8 sampai 22 orang tu. Yang tak kenanya seorang je. Tapi dipilih oleh ulama-ulama kita. Dia kata yang paling rendahnya dia kata kena beri zakat 3 orang. Mana satu zakat kena bahagi 3 orang. Fakir, miskin, amil ke, fakir, miskin ke, mu'allaf ke, fakir, miskin, si jihad fisabilillah kah, dia kira macam tu. Pasal dia baca dalam ayat tu, innamas sadaqat, sadaqat tu fi'il isim jamak. Bila jamak ni banyak, lil fuqara, bagi orang fakir. Jadi dia bahas dalam bab nahu, dia kata dia suruh beri semua orang yang dalam asnaf tadi ni. Jadi kalau kita zakat fitrah kita biasanya seorang satu kita beri noh. Sekurang-kurangnya aku bagi kat hang satu. Tapi dia sepatutnya dia kena beri 3 orang. Pasal disuruh innamas sadaqat tu banyak sedekah. Lil fuqara, bagi fakir-fakir, wal masakin, dan miskin-miskin. Nak campur dengan amil boleh juga, mu'allaf boleh juga, hal 8 orang tu semua boleh makan lah. Jadi sekurang-kurangnya bagi 3 daripada 8. Itu di dalam fatwa mazhab Syafi'i lah. Kalau nak ikut hak asal hukum ni, segantang nak bagi 24 orang ni, tinggal seorang apa jemput. Nak bagi makan anak beroncak tak cukup lah.
Cuma kita bayangkan diri kita ni, kita ada 3 beranak, 4 beranak, 5 beranak, kita beri seorang-seorang satu tu, jadi kawan satu, lepaslah. Jadi kita kata cuma kita tak bahagi je segantang tu, tak bahagi 3. Cuma kita niat dalam segantang tu untuk 3 orang daripada anak kita, isteri kita. Ini aja kurang penjelasan. Sebab tu kita beri dengan cara mudah. Kadang-kadang 2-3 gantang beri seorang saja. Kita ada 3 beranak, bagi 3 gantang, bagi hang seorang sudah. Jadi macam tu. Yang seeloknya dah 3 gantang, 3 orang, bagi kawan seorang, kawan ni satu, dan nak elok hak lagu tu. Kalau ikut ni kena bagi 24 tu. Mana kalau 3 gantang tu nak bagi 3 gantang, 3 kali 4, 12, nak bagi 22 orang tu, mana seorang setengah gantang boleh je lah. Ni yang kita tak jalan cara ni lah ni. Tak buat, kita tak tahu hukum dia, kata nak kena bahagi 3 orang tu. Hak kitab ni dia bertukus lebih sampai 22 orang. Hak dalam kitab lain ada sebut, ada ulama ambil fatwa dengan cara yang lebih mudah sikit lah. Nak cari sampai 20 orang, nak bagi segantang tu jadi masalah. Jadi kita bagi 3 orang untuk satu gantang. Jadi kita ambil mudah sikit. 3 gantang anak beranak kita tu 3 orang, bagilah kepada 3 orang fakir miskin. Sama fakir saja 3 orang pun tak apa, miskin saja 3 orang pun tak apa, fakir miskin mu'alaf pun tak apa. Campur 3 jenis. Yang elok nak 3 macam tu lah. Itu pun dari nisbah yang lain pula, sekiranya di keliling kita tu fakir miskin yang banyak, maka yang miskin, fakir miskin tu diutamakanlah daripada yang lain tu. Kalau kita kata mu'alaf tu dia senang, dia kaya, tak beri ke dia pun tak apalah. Dia boleh makan walaupun dia kaya atas sifat dia mu'alaf. Tapi atas sifat kaya miskin dia tu, dia tak boleh makan. Tapi dia boleh makan juga dia atas sifat mu'alaf walaupun dia kaya. Tapi bagi kita yang nak beri tadi, kita lihat kepada polisi kita, kerana orang yang susah ni lebih banyak daripada orang mu'alaf yang kaya, maka mu'alaf tak beri pun tak apa, beri pada fakir miskin yang amat memerlukan tu. Sebab tu yang tadi dia kata, di antara fakir dengan miskin, utamakan yang fakir kerana dia tak ada apa langsung. Miskin tu ada juga sikit. Tu kena ngaji dalam bab fiqh aulawiyat lah, fiqh keutamaan tu. Kesemua tu ada di dalam kawaid fiqhiyah. Jadi bila boleh faham kawaid fiqhiyah ni, dia kadang-kadangnya kita mengaji tak tahu hukum pun, tapi hukum tu kita bawa kias berjalan dia boleh sama dengan hukum yang kita kiaskan tadi. Ada juga macam tu. Tapi faham kawaid fiqhiyah ni maknanya dia lebih mendalami fiqh. Dia boleh nilai semua benda-benda yang berlaku dalam dunia ni. Hak mana elok, mana tak elok, mana utama, mana tak utama. Kemudian faslun, ini suatu fasal pada menyatakan kifarat jima' di dalam puasa Ramadan. Dalam puasa lah, bukan dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia boleh jima', malam tak apa, jangan siang je. Siang pun kalau tak puasa boleh juga. Dia bukan masalah tu. Masalah tak puasa tu lain, masalah jima' tu lain. Hak yang nak cerita sini, dia berpuasa, dia dalam bulan Ramadan dia jima'. Itu masalah dia. Wallahu a'lam.
wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji wal ma'ab, wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, yufaqihna fid din bijahin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.